طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita membahaskan siri Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mempunyai sifat yang tertinggi, yang mencapai tahap kesempurnaan dan juga ketinggian yang tidak ada batasannya. InsyaAllah pada siri kali ini kita akan membahaskan nama Allah Al-Muqit. Al-Muqit. Baik. Baik, di dalam Al-Quran nama Allah Al-Muqit disebutkan hanya sekali. Disebutkan dengan sebutan Al-Muqit, dengan penyebutan Al-Muqit itu hanya sekali, itulah di dalam surah An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperolehi bahagian, yakni pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah, Allah Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Baik. Di sini kalau kita tengok terjemahan, kebanyakannya terjemahan akan menterjemahkan dengan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Mereka terjemahkan, kalau dalam terjemahan Abdullah Basmih, kita baca tadi, dia terjemah apa? Allah Maha kuasa atas setiap sesuatu. Baik, kalau kita tengok dalam Sahih International, wa man yashfa' syafa'atan, atau man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Whoever intercedes for a good cause will have a share, reward therefrom, and whoever intercedes for an evil cause will have a portion, burden therefrom. And evil is Allah over all things, a keeper. So dalam kita tengok perbezaan translation lah, terjemahan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia terjemah a keeper, maksudnya muqita adalah diterjemahkan dengan penjaga, yang menjaga segala sesuatu. Kalau dalam terjemahan Abdullah Basmih, bahasa Melayu, diterjemahkan dengan muqita, maksudnya muqtadirah, yakni yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, kita akan tengok dari sudut bahasa Arab. Baik, kalau kita lihat al-muqit, al-muqit dari segi bahasa Arab, kita nak tengok yang tadi kita bergantung pada terjemahan. So sebab itu kita dah sebut dalam kelas-kelas kita sebelum ini, Al-Quran bila dia turun dalam bahasa Arab, maka tidak kita kena kembali kepada asal bahasa Arab. Kalau kita bergantung kepada terjemahan semata-mata, kita akan dapat satu makna, tetapi maknanya tidak lengkap, ataupun kita kata maknanya tu tak memberikan penjelasan yang mengenyangkan. Sebab kita sebut sebelum ni, bahasa Arab adalah bahasa yang luas, awsa'ul lughah, dan bahasa yang paling luas dari sudut kosakatanya, dari sudut kita kata perbendaharaan kata yang ada di dalam bahasa Arab ni sangat luas. Baik, sebab itu kalau kita balik kepada bahasa Arab, al-muqit ini asalnya daripada al-qut. Al-qut, bila sebut al-muqit, dia adalah isim fa'il lil mausuf bil iqatah. Maksudnya isim fa'il bagi mausuf iqatah. Jadi kalau kita sebut fa'ilnya aqata, dan asalnya qata
yaqutu qutan. Qata yaqutu qutan. Baik. Apa maksudnya dalam bahasa Arab? Al-qut fil lughah huwa ma yumsiku ar-ramq min ar-rizq. Al-qut ini apa yang ditahan ataupun apa yang dipegang yang mencukupi, iaitu apa yang dipegang atau apa yang dimiliki ataupun apa yang kita kata rezeki yang mencukupi, dimiliki, yang dimiliki, atau kita kata rezeki yang mencukupi, atau kita katakan orang Arab kata qatar rajul ay a'tahu qutahu. Maksudnya seorang lelaki ianya kena ada, kita kata apa, dia memberikan, qatar rajul, seorang lelaki itu dia telah memberikannya qut, yakni memberikan kepada keluarganya, yakni rezeki, iaitulah nafkah yang wajib, iaitulah antaranya qut, iaitulah apa, kita kata makanan asasi. Qut ni juga kita kata makanan asasi. So bagi kita orang Melayu, makanan asasi kita beras lah. Macam itulah, itu masuk qut. Baik bagi orang Arab maksudnya gandum ataupun roti, dan juga kurma, kurma bagi ahlul Madinah, qut. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, qut ini juga dari sudut bahasa yutlaqu ala syai' al-muddakhir al-mahfuz alladhi yaqtatu minhu hina al-hajah fayusamma qutan. Qut ini, istilah qut dari sudut bahasa diitlakkan pada sesuatu yang disimpan. Yutlaqu ala syai'il muddakhir, sesuatu yang disimpan. Al-mahfuz, yang dipelihara, dijaga, disimpan. Alladhi yaqtatu minhu hina al-hajah fayusamma qutan. Yang ianya disimpan, kita kata apa, sebagai satu bentuk hajat keperluan dan dinamakan dia sebagai qut. Contohnya at-ta'am ad-daruri, kita kata sebut tadi, makanan asasi. Allazi tudakhiruhu fi baitika ta'kulu minhu wa usratuk. Yang makanan asasi yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di rumah kita, yang kita makan, kita dan juga keluarga kita makan. Contoh dalam konteks kita, beras lah, beras. So kalau tak ada beras ni, dia akan ahli keluarga satu rumah tu akan kelaparan. So kerana dia adalah makanan asasi, makanan asasi, ataupun roti, gandum, ataupun pasta ke, kalau di orang yang makan pasta kan, pasta mi ke apa ke, dia bergantung lah kan, dia bergantung. Baik, adapun amma syai'uz zaidu 'ala al-hajah atau 'anil hajah fala yusamma qutan. Adapun makanan yang kita kata yang disimpan, tetapi kita kata dia adalah kadar tambahan. Makanan yang ada di rumah, yang maksudnya yang contoh maksudnya macam suplemen, ataupun apa kita kata, macam kita lah ada simpan krepek, so apa lagi, ada apa dia, tempe, kemudian ada ini, ada itu, ada macam-macam kita simpan. Maksudnya ada kek lagi, ada buah, kemudian ada makanan-makanan tambahan yang lain, itu tak dinamakan qut. Qut ini hanya makanan yang asasi, makanan asasi. Sebab itu kita kata al-qut, apa dia, dalam bahasa Arab juga dimaksudkan dengan kullu syai'in muddakhir mahfuz alladhi yuqtatu minhu hina al-hajah fayusamma qutan. Yang mana kita, maksudnya kita simpan itu kerana ianya adalah makanan asasi, macam gandum, apa dia, beras, dan seangkatan dengannya. Adapun kalau kita ada kek ke, kemudian ada apa, kuih muih kan, ada biskut, ada macam-macam lagi, itu tak dinamakan qut. Itu tambahan, itu tambahan zaidah. Contoh macam apa lagi, macam coklat ke, gula-gula ke. Kemudian selalunya ni lah orang kita ni, krepek kan, krepek pisang, krepek itu, krepek ini, macam-macam. Itu tak dinamakan qut. Baik. Jadi itu secara kita kata secara umumnya kita nak tengok dari sudut makna lughah. Baik.
Ada pun dari sudut, kita nak tengok dari sudut yang lebih luas. Tadi kita tengok dari sudut bahasa yang menjadi kebiasaan orang Arab menggunakan perkataan al-qud tadi. Baik, sebahagian ulama kalau kita lihat, mereka membahagikan qut ini kepada dua. Yang ini makanan asasi, mereka bahagikan kepada dua. Iaitulah yang pertama, qutun lil abdan wa qutun lil arwah. So ini kalau kita tengok dari konteks yang lebih luas lah. Dari konteks yang lebih luas, bukan semata-mata dari konteks makanan semata-mata. So kita jangan jadi macam orang Yahudi dan Nasrani, mereka hanya tengok base pada makanan. Hatta parables yang ada di dalam kitab mereka, contohnya macam mereka kata, Jesus kata apa, man shall not live by a bread alone, kan. So dia orang pun tafsir apa, seorang lelaki atau seorang manusia itu tak sepatutnya hidup hanya semata-mata bergantung dengan roti semata-mata. Lalu dia orang tak faham masal ataupun parable tersebut. Mereka kata, okey, kita kena makan bukan roti saja, kita kena ada apa, sup, ada kuah, ada ini. So dia orang hanya faham macam tu. Sedangkan maksud Nabi Isa tu bukannya kamu kena makan roti saja, maksudnya kamu kena makan juga benda lain. Maksudnya kamu tak boleh hidup dengan dunia saja. Kamu tak boleh hidup dengan roti saja. Tetapi sebab tu dalam perkataan yang sambungan dia, but you must live with words of God. Mesti kamu hidup dengan kalam Tuhan. Tak boleh hidup dengan dunia semata-mata. Tapi orang Yahudi dan Nasrani mereka tak faham. Sebab itu dia orang pun faham, dia pun ingat maksud perkataan Nabi Isa tu suruh kita makan, bukan makan roti saja, makan menu. Memanglah itu satu yang kita kata, satu perkara yang kita kata semua orang terima lah. Mana hatta Nabi SAW sendiri, roti pun Nabi cicah dengan cuka. Ada tharid, Nabi pun makan kuah, kan. So itu harus, benda tu harus. Tapi dia orang hanya nampak benda tu adalah segala-galanya. So sebab itu kalau kita tengok, dia orang memang macam-macam lah. Sampai dia orang ni ada sampai tahap apa, dia orang punya biblical food expert macam-macam kan. So kita tengok sebab dia orang punya kita, kalau kita tengok balik, dia orang, yalah, kita tak nafikan benda tu kita dalam Islam pun kita kena jaga makan, kita pun kena ada kita punya food expert. Ada Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah karang kitab At-Tibbun Nabawi, perubatan Nabawi. Dalam itu adanya makanan-makanan dan juga perubatan Islam. Kalau kita tengok, disebutkan tentang makanan-makanan yang berkhasiat seperti madu dan sebagainya. Kalau kita tengok, itu pun ulama-ulama Islam mereka ambil perhatian. Tetapi kita nak bagi tahu, bukan bermaksud kita hanya hidup dengan dunia saja, sehingga kita mengabaikan kalam Tuhan. Itu maksud dia. Sebab itu kalau kita tengok balik, ulama Islam mereka tengok dari sudut yang luas. Qut ini, makanan asasi ada dua. Qutun lil abdan, qutun lil arwah. Qut lil abdan kita makruf, kita tahu. Makanan asasi untuk badan kita, untuk tubuh badan kita. Nasi, beras, apa benda, roti ke, tepung ke, kalau orang yang makan pasta, kan? Itu qut untuk abdan, untuk tubuh kita, untuk badan kita. Wa qutun lil arwah. Yang kedua, makanan asasi untuk roh. Makanan rohani. Kita kata makanan rohani. Baik. Sebab itu kalau kita tengok, al-ma' at-ta'am al-mutanawwi', yakni air dengan macam-macam jenisnya. At-ta'amul mutanawwi', makanan yang berjenis-jenis, yang pelbagai, berwarna-warni. Qutun daruriyun lil badan. Wa yunsabu wa binasabi muhaddadah law qallat halakal badan. Jadi makanan ni, makanan untuk badan kita, untuk tubuh badan kita, makanan kita kata makanan untuk fizikal kita, makruf. Sampai ada yang boleh syarah makanan ni. Sampai kalau kita tengok ada yang buat apa, travel for food. So dia buat
Sampai dia pergi ke seluruh dunia, makan saja. Travel for food. Kan? So dia pergi makan je. Makan sana, makan sini, lepas makan situ, makan lagi. Kemudian dia syarah setiap makanan yang dia makan. Naik atas kapal terbang, makan je. So orang pun bagi dia makan. So yang dipandai makan je lah. So ini kita kata bukanlah sesuatu tuntutan dalam agama kan. So kita makan sekadarnya, bukannya itu adalah segala-galanya makanan. So kita tengok ni antara yang iaitu yang kalau kita tengok bila kita terlampau mewah, bila manusia ni terlampau mewah, jadi dia lupa pada penciptanya. Sebab kita tengok terlampau berlazat-lazat, sampai hari-hari duk fikir tentang nak makan apa. Kalau sekarang ni PKP kan, PKP sekarang ni kita diuji dengan apa? Kita tak boleh keluar. Tapi nak makan apa ni? Grab food ada, Food Panda kan. Hari-hari duk fikir nak makan apa. Hari ni nak makan tu, hari ni esok nak makan apa. Tapi kadang-kadang kita nampak dekat situ ada, kalau kita lihat betul-betul kemewahan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, kadang-kadang dia sangat melekakan. Bahkan selalunya melekakan kita. Kadang-kadang tu kita sampai tahap ada orang yang obses dengan makanan. So macam tadilah, dia travel pun for food. Pergi mana-mana makanan. So kita kata iyalah makanan tu dah ada. Bila dah ada, kita syukuri nikmat Allah. Kan, tetapi jangan sampai benda tu yang menjadi tujuan utama hidup kita. Tujuan utama hidup untuk makan. Kan? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup, hidup untuk ibadat. Bukan hidup untuk makan. Bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Hidup untuk ibadat. Untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita tak maulah jadi sampai orang yang terlampau obses dengan makanan ni. Itu yang jadi kadang-kadang kita tengok, bila dia dah terlampau obses dengan makanan, so bila dia dah terlampau banyak makan, dia dah rasa makanan ni, rasa makanan Itali, rasa makanan makanan western, makanan eastern, makanan gini, makanan itu, dia dah rasa semua. Kemudian bila tengok dia, Allah Ta'ala uji. Bila dia dah terlampau nikmat, makan dah terlampau banyak, kemudian dia lupa ada di sana orang yang tak makan. So ketika itu kalau kita tengok ada setengah orang, bila dia dah diuji dengan dia banyak makan, dia kata saya dah makan semua benda. Lalu akhir sekali dia membawa kepada kufur nikmat. Itu kita kadang-kadang kita tengok ada orang bila dia pergi makan, so benda tu memanglah dia sampai tahap dia rasa tak sedap lah. Bila dia makan dia kata tak sedap. Lepas tu dia maki orang. Dia maki orang tukang masak tu, apalah masak ni tak sedap, bla 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 bla, macam-macam. Dia banyak kita kata banyak songeh, banyak songeh istilah lain lagi. Ataupun kita kata cerewet. Lalu ketika itu dia tak ingat dah sunnah Nabi. So Nabi ajar kita, kalau makanan kita jangan cela makanan. Kalau kita tak suka, kita senyap. Kalau tak suka, kita tinggalkan. Jangan cela makanan. Sebagaimana dalam hadis, Nabi SAW ajar kita, kalau makanan, kalau tak sedap, jangan cela. Jangan maki makanan tu. Kalau makanan pun Nabi larang cela, boleh tak kita cela orang yang masak tu? Tak boleh lah juga. Kan semua orang dia pergi makan restoran, lepas tu dia makan-makan, dia tak sedap kan. Tu masin lah, gini lah, gini. Lepas tu lagi sampai marah lah dia tu. Tengok tukang masak tu tak pandai, gini. Oh tukang masak ni bla 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 bla. Yalah, kalau dia benda tu kalau susah juga kalau dalam orang yang dalam bidang masakan kan. Dia kenalah komen dan sebagainya. Tapi yalah kita kata kalau sampai tahap kufur nikmat. Lah kalau sikit-sikit, kalau sakat kata masin sikit. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Dia tak mencela pun. Kalau kurangkan manis sikit kan bagus. Itu tak ada isu. Tapi ini sampai tahap dijadikan sebagai satu celaan kepada makanan tu. So tak boleh. So itu bila terlampau nikmat. So dia dah makan restoran ni, kemudian dia chef ni masak, chef tu masak, chef 3 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 10 bintang, macam-macam bintang. Dia mula compare, akhir sekali dibimbangi, dia takkan syukur
So sebab itu kalau kita tengok balik, Nabi SAW suruh kita bila dalam urusan dunia, suruh kita jangan tengok orang yang di atas kita. Kita kena tengok orang yang di bawah. Dalam konteks makanan, sekali-sekala kita kena kenang. Kita cuba tengok orang-orang yang kelaparan di Somalia, di Afrika misalnya, yang kadang-kadang mereka pun ada sampai tahap tu yang makan apa? Yang dibuat kuih, dibuat biskut dengan tanah nak bagi anak dia makan. So terpaksa buat dengan tanah sebab tak ada makanan. So cuba kita bayangkan, ada orang yang dia sebutir nasi pun susah nak dapat. Tapi kita dengan banyaknya dengan nasi, tapi itu pun kita tak bersyukur. Kemudian kita boleh lagi pula, maksudnya tak bersyukur. Maksudnya kita pula blame orang yang masak tu tak sedap lah, banyak songeh, cerewet, gini. Itu antara perkara yang kita kata perkara negatif yang perlu kita kikiskan. Ini yang tak nafikan kita kadang-kadang benda ni ada dalam di kalangan kita lah, sebab kita dah terbiasa untuk mengkritik makanan gini-gini, dah terbiasa dengan tengok chef masak gini-gini, kemudian tengok pula rancangan-rancangan TV yang masak lah apa benda yang dia kritik masakan gini. Baik, kalau nak kritik masakan, kritik maksudnya sekadarnya. Maksudnya kalau kata memang benda tu betul, maksudnya masin sangat, manis sangat, sekadarnya, tetapi jangan mencela. Jangan mencela makanan. Kerana itu adalah sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Bila kita mencela makanan, maksudnya kita telah mencela nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Itu maksud dia. Baik. Jadi qutun lil badan, qutun lil abdan. Makanan asasi untuk badan kita ni, dia akan ada kita kata ada dia punya kadar yang tertentu. Kalau kita kurang ambil ataupun kalau kita tak ambil langsung, maka akan memusnahkan badan kita. Itu maksud qutun lil badan. Maksudnya kalau kita tak makan nasi, orang Melayu kalau dia tak makan nasi sehari dia tak boleh hidup. Macam itulah kita kata dia jadi apa? Dia jadi tak tentu arah. Ni kalau orang yang betul-betul Melayu lah. Kalau orang yang dah moden sekarang, Melayu moden, dia tak kisah kan, dia makan roti pun dah cukup ataupun dia nak diet dan sebagainya. Tapi kalau orang Melayu betul-betul, dia kalau dia tak makan nasi tu dia tak boleh. Ada kan, ada orang dia macam tu. Kita beli burger ke, bagi western ke, pasta ke, dia tak boleh. Dia tak masuk. Dia makan tapi dia tak rasa puas. So dia nak makan nasi juga. Macam ada even budak-budak pun. Ada budak-budak yang dia kalau kita bagi makan something yang pelik sikit, dia tak akan puas, dia nak nasi juga. So dia macam itulah, dia maksudnya sebab nak bagi tahu di sini dia adalah qut. Dia adalah makanan asasi. Sudah dia dah terbiasa. Dia dah terbiasa dengan benda tu pun kita kata kebiasaan yang Allah Taala jadikan. Maksudnya ada orang dia berbeza-bezalah. Ada orang yang bila dia dah duduk lama dekat overseas, so dia dah terbiasa dah, dia tak makan nasi pun tak apa, dia makan roti, dia makan pasta, dia makan benda-benda yang bukan nasi dan sebagainya. Itu kita tak nafikan lah. Maksudnya bila dah orang dah maksudnya dah berbeza lah dari sudut culture, budaya dan sebagainya, cara hidup, lifestyle sudah berbeza, itu kita kata lain cerita. Tapi ada maksudnya nak bagi tahu itu qutul abdan. Baik, kalau dia tak makan, dia tak ambil langsung makanan asasi. So kalau maksudnya kalau dia tak makan, poin ini sini, kalau dia tak makan sehari, maka akan memudaratkan badan. Kalau tak minum, dia akan pening. Dia kurang air dan sebagainya, dia akan memudaratkan badan. Baik, demikianlah juga qutun lil arwah. Kat sini poin kita. Kita nak bincang juga tentang qutun lil arwah, yakni makanan asasi bagi rohani. Bagi rohani kita pun ada makanan asasi yang daruri, yang menjadi perkara yang sangat yang kita kata sangat diperlukan. Dan kalau tak ada makanan rohani ni, kita akan musnah. Hati kita akan musnah. Hati kita akan rosak. Sebab itulah apa? Yang dimaksudkan dengan makanan rohani iaitulah apa? Agama. Iman. Islam. Iman. Ilmu. Al-Quran. Zikir. Ini makanan rohani. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, anak murid dari Ibn Qayyim, kan, setiap hari anak murid dia akan tengok lepas solat subuh,
Ibn Taymiyah ni dia akan duduk seorang-seorang. Dia ada waktu khusus untuk dia berzikir. So itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW lepas solat subuh. Maksudnya antaranya azkar, as-sabah, zikir pagi, wirid, harian. So Ibnu Qayyim bagi tahu apa yang kau buat. Dan dekat tok guru dia. Tok guru dia kata ini adalah quti. Ini adalah makanan asasi aku. Ini makanan asasi aku. Tu ulama. Maksudnya kalau ikan tak boleh hidup dengan ikan akan mati kalau tidak ada air, maka demikianlah kita akan mati kalau tak ada zikir. Hati kita akan mati kalau tak ada zikir. Kalau hati kita kosong daripada zikrullah, kosong daripada Al-Quran, kosong daripada ilmu, maka hati akan mati. So ibarat kita kata qutun lil arwah ni sangat penting. Sebab itu kita hari-hari bila kita menuntut ilmu, kita dengar kuliah, ini sebenarnya kita nak isi rohani kita dengan makanan arwah, dengan qutun lil arwah, makanan asasi bagi roh. Makanan asasi bagi roh adalah tauhid, adalah sunnah, Al-Quran dan juga as-sunnah, ilmu, zikir, zikrullah dan segala perkara yang akan membantu kita untuk kita kata mendapat kualiti yang terbaik dalam kita berzikir. Itu adalah rohani. Makanan rohani, makanan asasi bagi rohani. Sebab itu ulama bahagikan qut tadi kepada dua. Qutun lil abdan yang ma'ruf, nasi dan sebagainya. Qutun lil arwah. Yang ni ramai orang abaikan. Ramai orang abaikan. Bila dia abaikan, dia akan isi dengan makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Macam makanan-makanan yang qutun lil abdan tadi, kita ada makanan macam-macam makanan. Sebab itu kita kena pilih makanan yang berkhasiat. So gizi yang seimbang. Kalau hari-hari kita makan KFC, habis rosak. Kalau hari-hari makan McD, rosak juga. Maksudnya apa? Kerana makanan itu tidak betul-betul berkhasiat. Demikian juga qutun lil arwah, makanan asasi bagi rohani. Kalau hari-hari kita duk dengar muzik tak memberi khasiat, bahkan merosakkan hati. Kalau hari-hari kita duk bergendang, bergendut, menari, bernasyid, itu juga tak berkhasiat, bahkan memudaratkan. Sebab itu apa yang kita kena ada? Qutun lil arwah tadi maksudnya Al-Quran, As-Sunnah. Hari-hari kita kena isi dengan Quran. Kalau kita tak isi dengan Quran dan Sunnah, itu yang akan datang kita akan isi dengan zikir-zikir yang bid'ah, zikir-zikir wirid-wirid yang dicipta, direka cipta, selawat-selawat yang muhdathah, selawat tafridiyah, selawat nariyah, selawat ini, selawat itu, selawat ini. Kemudian kita tak isi dengan apa yang gizi yang sahih, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang berkhasiat, yang bermanfaat. Dia ibarat macam orang yang mendengar kasidah semata-mata, sibuk dengan kasidah tu, kasidah ni, wirid kononnya wirid yang tertentu, wirid dapat daripada guru ni, tarikat tu, kasidah puji Nabi, puji tu, puji ni. Kadang-kadang dalam tu ada kesyirikan, ada perkara bid'ah, ada melampau-lampau, memuji Nabi melampau-lampau. Kemudian dia suka dengar apa lagi? Setengah orang kita ni suka dengar lawak. Majlis ilmu pun dia tak mau dengar yang fakta. Dia nak dengar yang lawak-lawak. Ustaz kalau bagi tahu Quran, Sunnah, tak syok dia kata. So kena ada yang melawak. So dia pun dengarlah ustaz yang kaki lawak. Kemudian sama juga orang yang suka dengar cerita-cerita yang khurafat, cerita-cerita yang karut. Dia kata ustaz kalau cerita yang sahih, cerita yang betul-betul fakta ni bosan dia kata. So dia nak dengar cerita-cerita yang dongeng sikit, yang khurafat sikit-sikit dia kata, yang menarik dia kata. Itu umpama orang macam ni, umpama dia makan makanan yang tidak berkhasiat. Qutun lil arwah, makanan asasi yang dia makan atau makanan tambahan ke apa benda ke, dia makan makanan yang tidak berkhasiat. So dia ibarat macam kita kata hari-hari dia makan fast food. Itu ibarat yang mudah kita nak faham. Hari-hari dia makan burger. Hari-hari dia makan McD. Kan, hari-hari dia makan fast food. Itu tak memberi khasiat. Kita kalau makan sekali pun rasa dah pening, dah rasa dah, maksudnya sebab dia punya MSG dia macam-macam, dia banyak dia letak
bahan-bahan kimia tu. So kita makan sekali pun kita dah rasa pelik, kita dah rasa macam tak selesa. Bayangkan kalau orang makan hari-hari macam mana. So benda-benda macam ni. Sebab tu kita tengok balik Allah Taala perintahkan kita untuk makan makanan yang halalan tayyibah. Makanan yang halal dan makanan yang baik, yang berkhasiat, yang kita kata yang halal. Sebab tu kita kena tengok apa yang kita makan. Satu lagi kita tengok apa yang kita dengar. Adakah kita dengar Al-Quran atau kita dengar benda-benda yang palsu, benda-benda yang tak bermanfaat macam muzik tadi, kemudian tengok filem, kemudian tengok movie yang kita kata yang tidak ada faedah langsung. Kalau tengok dokumentari tentang binatang ke apa tu boleh tambah iman juga. Kan tengok Discovery Channel, tengok Animal Planet ke, tengok National Geographic, tengok binatang. Kan kadang-kadang kita kalau tengok orang ni kita sakit hati. Dengan buka auratnya, dengan buat maksiatnya, dengan kemungkaran. Baik-baik kita tengok binatang. So tengok binatang, paling kurang kita tahu azamatullah, kita tahu keagungan Allah. Allah Taala cipta. Tengok singa macam mana Allah Taala cipta dia. Kemudian kita tengok baby animal, kita tengok binatang-binatang punya baby. Kita tengok macam mana tasyabuh dia dengan anak-anak kita, macam mana perangai dia. Kita tengok tu, kita fikir untuk dapat menambahkan iman kita kepada Allah, menambahkan pengetahuan kita dan sekaligus menambahkan keimanan. Itu lagi bagus. Termasuk daripada ayat-ayat kauniyah. Tengok awan, tengok langit, lagi bagus daripada tengok filem-filem yang perempuan buka aurat, kemudian menyanyi. Lebih baik tengok awan. Lebih baik tengok pantai, tengok laut. Tak sakit hati. Kalau tengok manusia ni kadang-kadang sakit hati tu. Bila melakukan perkara yang mungkar. Apatah lagi kalau kita buka media-media, berita-berita daripada barat dan sebagainya, yang berita yang menyakitkan hati kita. Kalau kita tengok. Sebab tu lebih baik kita tengok apa? Kita tengok alam. Kita tengok alam, tengok pokok. Pergi tengok taman. Jangan tengok orang buka aurat, tengok taman, tengok pokok. Tengok apa lagi? Tengok batu, lagi baik. Daripada tengok orang yang lagi keras hati dia daripada batu. Kan? Jadi itu nak bagi tahu tentang qutul arwah. So, roh kita ni perlu diisi dengan makanan rohani. Baik. Sebab itu kalau tengok balik, kalau kita tengok daripada pembahagian ini, antaranya Al-Zujadi rahimahullah, dia kata apa? Al-muqitul muqtadiru ala syai'. Sebab itu ulama buat kesimpulan daripada dua makna tadi. Al-muqit tadi dari sudut bahasa, al-muqtadiru ala syai', dia yang menguasai atau yang mempunyai qudrah atas sesuatu, dia memiliki dan menguasai atas sesuatu. Aqata ala syai' idza iqtadara alaihi wa huwa bidzalika sifatun dzat, amma idza jaa bi ma'na alladhi yu'ti al-qut fayakunu sifatun fi'l. Baik. Kalau kita tengok dari sudut makna tadi, aqata syai', kalau dinisbahkan kepada manusia itu aqata syai' ataupun macam qatar rajul tadi, maksudnya dia menunjuk kepada sifat zat. Sifat zat maksudnya orang itu dia mempunyai kemampuan, mempunyai qudrat untuk menyiapkan makanan asasi untuk keluarga dia. So kita boleh faham mudahlah. So orang yang ada kurma di rumah dia. Kalau orang di zaman Nabi SAW, qutnya antaranya tamar, kan? Zaman sekarang tak dah, kan? Zaman sekarang kita kat Malaysia ni kita nasi. Baik. Orang yang ada simpanan beras, so menunjukkan dia mampu. Itu maksud muqtadir. Itu sifat zat. Sifat zat maksudnya kembali kepada zat yang ada qut tadi. So dia mampulah, maksudnya dia mampu untuk menyediakan provide untuk his family qut, yakni makanan asasi. So dia mampu untuk provide untuk family dia. So bagi ini kita sifat zat ataupun sifat fi'il, iaitu apa? Ni masih lagi bahasa. Jadi kita kata qut itu sendiri, iaitu apabila apa? Dia mampu, maknanya dia mampu untuk menyediakan qut, maka di situ kita kata dari sudut perbuatan dia dia menyediakan apa? Menyediakan makanan asasi. So pada zat tadi maksudnya dia mampu, dia memiliki kemampuan. Al-muqtadir ala syai'. Itu dari sudut bahasa. Baik, sebab itu kita tengok kaitan dia tadi. Kenapa terjemahan dalam Sahih International keeper, dan dalam terjemahan bahasa Melayu Abdullah Basmeh maha kuasa.
So apa kaitan dia? Kuasa dengan keeper. So, keeper tu dia lebih pada penjagaan, menjaga. So dia Allah Ta'ala hafiz, dia menjaga. Kuasa tadi lebih pada muqtadir. So nampak bila kita bahasa Arab ni dia menyatukan. So sebab itu anda kata kalau kita bergantung pada translation semata-mata tadi, translation bahasa Inggeris ataupun semata-mata bahasa Melayu, kita tak nampak apa kaitan dia. So bila kita tengok bahasa Arab, kita akan nampak kaitan dia. Sebab bahasa Arab ni adalah bahasa yang dia menghubungkan seluruh makna dan dia akan menjelaskan lagi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran bilisanin arabiyyin mubin. So Allah Ta'ala sifatkan lisan Arab ni adalah nyata, jelas. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwajin. Quran yang turun dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan. Maksudnya dia lurus. Maknanya lurus. Maksudnya dia boleh memberikan kefahaman yang jitu bila kita faham. Bila kita faham makna. So itu kita kaitan antara al-qud tadi dengan makna al-muqit dari sudut makna bahasa. Baik. Adapun al-muqit yang kita tengok pada hak Allah. Makna sifat ataupun nama Allah al-muqit. Iaitulah apa? Maknanya huwallazi al-muqtadir huwallazi yamuddu al-insan bima yahtajuhu min at-ta'am wa yuhayyi lahu hadha at-ta'am bikayfiyati تتواقع من طبيعة جسده وأجهزته الحيوية وبما يسير للجسد الانتفاع به فسبحانه هو المقيت المقتدر علما وقوة مقتدرا علما فيعلم ما الذي يفيدك ويرسله لك قوتا ورزقا لبدنك وروحك ومقتدر قوة يهيئ الأسباب لتقبل هذا القوت فتتقبله روحك ويتقبله جسدك. Baik. Al-Muqit, Allah Subhanahu Wa Taala namanya Al-Muqit, maknanya di sini dialah yang memberikan kepada manusia apa yang mereka berhajat kepadanya, iaitulah makanan, at-ta'am. Dan Allah jugalah Al-Muqit yang mempermudahkan bagaimana makanan itu nak bersesuaian dengan tabiat jasad dan juga fungsi-fungsi fungsi-fungsi badan yang ada, yang kita kata ajhizatihil hayawiyah, maksudnya kita punya device, kita punya device kan, maksudnya device dalam badan kita ni, peranti dalam badan kita ni. So Allah Taala dia yang bagi al-muqit, maksudnya dia yang yamuddul insan bima yahtaju min at'am, dia yang bagi dekat kita makanan yang kita perlukan, dan dia yang mempermudahkan untuk makanan itu menepati tabiat jasad kita dan juga peranti-peranti yang ada dalam tubuh badan kita. Itu lebih sedap lah bila kita terjemah ajhizah tu, ajhizatihil hayawiyah, maksudnya peranti hidup. So kita ni macam dalam badan kita ni ada Allah Ta'ala design badan kita ni, maksudnya seluruh badan kita ni, anatomi badan kita ni semuanya dah lengkap, didesain dengan sempurna. Sunnallah alladhi atqana kulla syai'. Ini ciptaan Allah yang Allah Ta'ala mencipta dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cipta makanan untuk badan kita yang sesuai dengan jasad kita. Nampak? So di setiap tempat ada makanan yang bersesuaian. Contohnya orang yang hidup di kawasan pergunungan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Saya tu kata para ulama di sini ilman, muqtadiran ilman. Maksudnya Allah Ta'ala dia tahu dari sudut pengetahuan dia. Dia mengetahui hamba dia yang duduk di atas gunung ganang, maka yang bersesuaian makanan untuk mereka adalah makanan yang kita kata yang bersesuaian, yang menepati jasad, tabiat jasad mereka. Selalunya orang yang duduk di pegunungan maka dia sejuk. Sebab itu mereka perlukan kepada makanan yang dapat memanaskan dia. Betul, orang yang duduk di gunung ni selalunya mereka akan makan madu untuk kita kata apa, menambahkan tahap ataupun kita kata nak memanaskan badan mereka. Contoh.
Tapi orang yang duduk di kawasan yang panas, dia jarang. Maksudnya dia makan madu juga, tapi dia tak seperti orang yang duduk di pegunungan. So ada makanan-makanan yang berbeza, yang bersesuaian dengan tabiat jasad. Dan juga yang bersesuaian juga dengan peranti hidup yang ada dalam badan dia. So tak sama orang yang duduk di pesisiran pantai dengan orang yang duduk di pegunungan, contoh. Kemudian tak sama juga antara iklim dengan iklim. Orang yang duduk di kawasan sejuk, dia kena makan macam mana? Dia tak sama dengan makanan orang yang duduk di iklim macam kita ni, iklim khatulistiwa ataupun iklim tropika. Tak sama. So memang ada persamaan dari sudut makanan yang dimakan, tetapi cara penyediaan pun berbeza. Kemudian dia punya apa kita kata, dia punya gizi pun berbeza. So berapa kali makan pun berbeza, dia berbeza-beza. So Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang sesuai dengan kita. So kita yang ada di tanah Melayu ni, so yang sesuai dengan kita adalah nasi. Sesuai dengan zaman. Allah Taala tahu juga. Kan? Sebab tu orang Melayu kita dulu, tok nenek kita, dia pagi-pagi makan nasi. Dia makan nasi pagi-pagi sebab dia nak bekerja. Dia nak buat bendang, dia nak menoreh getah, dia nak tanam pokok, dia nak kait kelapa sawit. Orang yang duduk di Felda apa semua dia tahulah kan. Ataupun orang yang ada kampung. Tok nenek dia dulu pagi-pagi makan nasi. Orang yang duduk pesisir pantai pun sama, dia tahu. Makan nasi. Sebab lagi dia nak pergi, dia nak tangkap ikan. Pagi-pagi makan nasi. Cuma adalah beza-beza dia. Ada yang makan nasi, ada yang buat pulut, ada yang buat simple saja, dia buat dengan ikan masin, kemudian ada yang nasi lemak, ada yang nasi dagang, macam-macam. So dia bersesuaian dengan keadaan. So Allah Ta'ala tahu. Allah yang provide, Allah yang bagi. So Allah Al-Muqit. Sama juga orang yang duduk di kawasan yang, kalau kita kata di negara lain ataupun di kawasan yang berbeza iklim. So Allah Ta'ala tahu. So kita tengok di China. Di China ada satu tempat ni, di pagi-pagi dia orang akan makan sup. Dia akan makan sup. So dia munasabah dengan keadaan mereka. So kita pun hari ni bila dah berlaku silang budaya ataupun dah synchronize, budaya ni dah bercampur-campur sebab kita dah banyak travel kan, orang pergi sana, orang travel sana, jadi dia bercampur. So kita dah jumpa dekat kita ni, dekat negara kita ni pun dah ada yang pagi-pagi dia nak makan sup. So ada yang pagi-pagi dia tak nak makan nasi dah, so dia nak makan apa? Dia nak makan roti contoh. So dia dah berlaku apa? Kita kata sebab dah berlaku synchronize. Budaya tu dia dah kita kata dah adapt budaya-budaya luar apa semua tu, so, bercampur kan banyak. So macam dari sudut budaya yang lokal ni pun, so orang yang duduk di Johor, dia menikah dengan orang yang ada di Selangor. So yang Selangor menikah dengan yang Kelantan, Perak menikah dengan Kelantan. So dia dah jadi apa? Dia dah bercampur-campur. So kita kata itu yang tapi asalnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang bersesuaian dengan kebiasaan kita. Apa yang bersesuaian dengan tabiat jasad kita dan juga peranti-peranti hidup yang ada dalam badan kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga yang tahu dan menetapkan wa bima yasiru lil jasadi lintifa'i bihi. Apa yang ada pada jasad kita yang dapat kita makan dan absorb makanan tersebut yang memberi manfaat. So Allah Taala tahu. Fa subhanahu huwal muqitul muqtadiru ilman wa quwwatan. So kita kata maksudnya Allah Al-Muqit, yang the keeper, dan juga yang maha kuasa. So yang berkuasa dari sudut pengetahuan dia, dari sudut ilmu dia tahu. Dia tahu. So sebab itu kalau kita dalam keadaan-keadaan tertentu pun kita berbeza-beza. Makanan pun kita tak boleh makan semua benda. Contohnya kita bagi contoh yang mudah. Kalau orang sakit gigi, so dia tak boleh makan apa? Kalau tengah sakit gigi tu dia tak boleh makan benda yang terlampau sejuk. Kemudian dia tak boleh makan benda yang terlampau panas. Terlampau sejuk tak boleh. So dia akan efek pada gigi dia. So bila dia dah cabut gigi, satu dia ingat bertukar. Dia punya tabiat tu bertukar. Bila dia cabut gigi, dia tak boleh makan panas. Tapi dia boleh makan sejuk. Dia beza. Kan lepas orang cabut gigi, doktor akan suruh apa? Jangan makan panas. Tapi kena makan makanan sejuk. Kalau nak makan aiskrim, makan. Nak makan yogurt ke, makan.
So dia bagi kita makan sejuk sebab dia tabiat dia dah berbeza. Tapi tak boleh sampai bila-bila dia makan benda tu. So dia berubah. Sama juga orang yang sakit. Orang yang sakit, misalnya sakit apa? Kencing manis ke apa benda. So dia ada dia punya kita kata apa? Disiplin atau peraturan yang dia kena ikut. Makan. So dia kena makan apa? Orang yang gout dia tak boleh makan apa? Makan laut contoh. Makan makanan laut, dia tak boleh makan lebih. Ataupun dia tak boleh makan langsung. Ada orang kalau dia makan, dia sakit kaki. Gout. So tengok, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Al-Muqit. Dia tahu. Sebab itu dia tahu dari sudut ilmu dia dan dari sudut qudrah dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala faya'lamu man ladzi yufiduka wa yursilu laka qutan wa rizqan li badanika wa ruh. Dia yang mengetahui apa yang kita berhajat. Dan dia mengutuskan kepada kita qut, yakni makanan asasi dan rezeki untuk badan kita dan roh kita. Sebab itu al-muqtadiru quwwah, kalau kita kata yuhayyi'ul asbab li taqabbal hadhihi quwwah taqabbalu ruhuka wa taqabbalu jasaduka wa yataqabbaluhu jasaduka. So Allah Taala juga yang dia bagi jasad kita ni dia sesuai untuk terima makanan tersebut. So Allah Subhanahu Wa Taala dia al-muqit. So dia tahu. Kalau kita sakit sikit, so Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk dapat makanan yang sesuai dengan kita. Macam mana cara dia? Kadang-kadang orang datang ziarah tu dia akan bagi makanan gini. Ataupun kadang-kadang anak kita akan tolong cari. So Allah yang mudahkan. Itu maksud al-muqit. Selain daripada kita kata, balik pada yang asal tadi, dia yang provide untuk kita makanan asasi kita. Makanan asasi kita. Nasi, beras. Baik. Sebahagian ulama' lagi, kalau kita tengok, ketika menjelaskan makna al-muqit, mereka mengatakan al-muqit maksudnya al-hafiz. The keeper tadi, al-hafiz. Ini dikatakan oleh Abu Ubaidah. Dia kata al-hafizu alladhi yahfazu lakal jismu bihifzihi lima yaqumuhu min ta'ami wa syarab. Maksudnya Allah yang menjaga kita. Al-muqit ni antara maksudnya juga adalah menjaga. Allah Ta'ala yang menjaga. Dia yang menjaga badan kita. Menjaga apa yang bersesuaian dengan tubuh badan kita, apa yang kita makan, yang menepati keperluan tubuh dan jasad kita, dia yang bagi, dia yang jaga. Nampak? Dan kalau kita tengok balik, al-muqit ini juga, sebahagian ulama' lagi mengatakan maknanya juga antara dia disebutkan oleh ulama, man syahidan najwa fa'ajaba wa 'alima balwa fakashafa wastajaba. Maksudnya apa? Allah Subhanahu taala yang dia menyaksikan bisikan, lalu dia memustajabkan, dan dia mengetahui balak ujian yang kita kena, lalu dia menyingkap ujian balak bencana dan dia memustajabkan doa. Sebab itu dikata sini, syahida hamsul qalb qabla an yantiqal lisan fa ajaba wa lamma natiqal lisan istajaba. So Allah SWT dia menyaksikan bisikan hati kita sebelum dituturkan dengan lisan. Lalu dia akan memustajabkan, dia akan jawab, dan apabila lisan itu bercakap, maka dia meminta kepadanya, maka dia akan memustajabkan. Baik, di sini kalau kita tengok apa kaitan antara makna-makna ni, kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dia kata apa? Al-muqit huwa alladhi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtat. Awsala ilaiha arzaqaha wa sarafaha wa sarfuha kayfa sha'a bihikmatihi wa hamdihi. Huwa al-muqit talkhisan. Huwa al-qadiru ala kulli shay'. Al-mu'ti al-aqwat lil khalqi saghirahum wa kabirahum wa qawiyahum wa dha'ifahum ghaniyahum wa faqirahum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Qaddara Allah dhalika kullahu 'inda khalqihi lil ard wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. So di sini kata Syekh Al-Sindi, Al-Muqit ini adalah Tuhan yang Al-Muqit, nama Allah Al-Muqit ni maksudnya Tuhan yang menyampaikan kepada setiap makhluknya yang wujud
apa yang menjadi apa keperluan asasi mereka, ma yaqtat, makanan asasi mereka. Awsala ilaiha arzaqaha wa sarfuha kaifa syaa bi hikmatihi. Dia yang menyampaikan kepada kita rezeki-rezeki, dan dia yang mengurus takbir mengikut apa yang dia kehendaki dan mengikut kehendaknya, hikmahnya dan segala puji baginya. Wa huwa muqitu talqisan. Dia secara umumnya, kita kata secara ringkasnya, dia adalah al-muqit, yang memberikan kita makanan asasi. Baik, di kat sini lebih luas, bukan setakat manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya gunung ganang, dia ada dia punya akwat, dia punya garam ataupun benda yang mineral yang diperlukan. Air, sungai, laut. So dia ada dia punya unsur-unsur yang akwat, yakni kita kata keperluan hajat dia. Binatang, dia ada qut dia. Sebab tu si harimau, qut dia mesti dia kena ada babi dalam kalau dia duduk dalam hutan, dia kena ada babi dalam hutan tu, sebab tu qut dia. Allah dah tetapkan akwat. Betul, dalam surah Al-Ghafir ayat 10 Allah kata apa? Wa qaddara fiha aqwataha. Wa qaddara fiha aqwataha. Ya Allah Taala jadikan apa? Di atas muka bumi ni, gunung ganang dan segala yang ada di muka bumi ni, Allah dah tetapkan, dah tentukan dia punya qut, dia punya makanan asasi. Maksudnya keperluan asas dia. So bukan setakat binatang, bukan setakat manusia. Binatang-binatang Allah dah tentukan dia punya akwat. Gajah contohnya. So Allah Ta'ala dah tentukan dalam hutan tu dia ada dia punya makanan. Dia ada dia punya daun yang dia makan. Tebu ke, apa benda ke, so ada. Kalau kurang, so dia ada masalah. Dia akan masalah. Dia akan memberontak. Singa, harimau. So harimau Melaya ada berapa je? 500 ke berapa dia kat Malaysia. Sebab apa? Sebab dah hutan banyak hilang. Banyak digondolkan. Kemudian dia dah terjadi terbalik. Babi pula lagi banyak daripada harimau. So sebab tu babi tak dapat, populasi babi tak boleh nak dikawal. Sebab tu kita tengok adanya di jalan-jalan di jalan raya ataupun di highway yang tertentu di negara kita ni adanya babi, kita tengok melintas, sebab dia punya ekosistem tu dah bertukar. Maksudnya sepatutnya harimau ada, harimau banyak yang akwat, yakni makanan asasi dia adalah binatang-binatang macam tu. Tapi bila dah bertukar, harimau sikit, jadi sebab tu dia tak jadi stabil. Tak jadi stabil. So setiap binatang ataupun benda hidup yang ada, termasuklah gunung ganang, bukit bukau, hutan, kemudian laut, sungai, tasik dan sebagainya yang kita tengok yang ada, semua dah Allah Ta'ala tetapkan akwat. Yakni dia punya dia punya sumber ataupun kita kata makanan asasi ataupun apa yang dia berhajat, yang menjadi kita kata rukun asasi dia. Baik. Sebab tu kita tengok sini kata Syekh Sa'dili, huwal qadiru ala kulli syai'. Dia yang berkuasa di atas segala sesuatu. Al-mu'ti al-aqwa lil khalqi saghirihim wa kabirihim, qawihim wa dha'ifihim, wa nihim wa faqirihim. Dia yang menetapkan qut, yakni makanan asasi kepada seluruh makhluknya, sama ada yang kecil di kalangan mereka, yang besar di kalangan mereka, yang kuat di kalangan mereka, yang lemah di kalangan mereka, yang kaya di kalangan mereka ataupun yang fakir di kalangan mereka. Semua. So bayi, khut dia apa? Susu. So Allah Ta'ala provide. Ibu dia ada susu. Nampak? So kita tengok Allah SWT memberikan khut kepada bayi yang baru lahir. Susu. So bayi dia punya qut, makanan asasi dia bukan beras. Tapi Allah tentukan susu. Dia minum susu ibu dia. So itu maksud apa? Al-muqit. So ini kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala dah tentukan segala-galanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. So Allah Ta'ala jadikan binatang yang melata di atas muka bumi ini, semuanya Allah Ta'ala dah tentukan dia punya rezeki. So baik, soalannya di sini, apakah beza antara Al-Muqit dengan Ar-Razzaq? Kalau ada soalan orang tanya, apa beza Al-Muqit dengan Ar-Razzaq? Ar-Razzaq Allah yang maha memberi rezeki. Bukankah Al-Muqit maksudnya lebih kurang sama macam bagi rezeki? Al-Muqit lebih khusus. Al-Muqit lebih spesifik. Sebab Al-Muqit dia provide kepada kita qut, yakni makanan asasi dan apa yang kita berhajat. Dia lebih khusus berbanding dengan rezeki. Al-Muqit juga termasuk dalam kategori rezeki. Al-Qut itu juga rezeki. So Ar-Razzaq ni lebih umum. Ar-Razzaq ni lebih umum, maksudnya makanan dan segala-galanya, nikmat yang kita dapat, hidup dan sebagainya, udara dan sebagainya, itu termasuk Ar-Razzaq, masuk dalam kategori maksudnya Allah Ta'ala memberi kita rezeki.
dia lebih luas lah. Berbanding dengan al-muqit, dia lebih khusus pada apa? Pada makanan asasi dan apa yang kita berhajatkan oleh anggota badan kita yang kita berhajat. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi doa macam mana? Nabi kata dengan Nabi doa, Nabi tak sebut ya muqit, tapi Nabi sebut Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, engkau berikanlah rezeki bagi ahli Muhammad, bagi keluarga Muhammad qutan. Maksud qut macam ni, makanan asasi yang mencukupkan. So sebab tu kalau kita tengok di sini, rezeki dengan qut, rezeki lebih umum. Qut ini dia tambahan. Maksudnya kita kata tambahan dari sudut apa? Dari sudut dia adalah makanan asasi yang takkan hilang, yang akan berterusan. Qut juga boleh dimaksudkan dengan apa? Bukan setakat makanan. Pakaian. Pakaian yang dapat menutup aurat kita juga qut. Pakaian yang asasi. Alhamdulillah. Baik, pakaian asasi. Pakaian yang menutup badan kita. Qut juga. Disebutkan oleh ulama, qut juga. Apa lagi qut? Contohnya rumah. Kenderaan. Kenderaan yang dapat menyampaikan kita satu tempat ke satu tempat, qut. Dan juga apa? Tempat duduk. Rumah dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok balik, qut ini juga banyaklah. Maksudnya ada ulama tafsirkan buah-buahan, qut juga termasuk buah-buahan. Sebab itu bila Nabi Ibrahim AS doa dalam surah Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim doa apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Baik, Nabi Ibrahim doakan supaya Allah bagi rezeki kepada mereka buah-buahan. Sebahagian ulama kata termasuklah qut, makanan asasi adalah buah-buahan. Dan ada juga ulama kata makanan-makanan yang dapat kita kata memberikan tenaga, yang dapat menyegarkan badan kita, yang baiklah, yang maksudnya baik untuk tubuh badan kita, antaranya buah-buahan. Sebab itu Nabi Ibrahim dia doa yang terbaik untuk anak keturunan dia. Sebab itu Mekah walaupun tak ada tanaman yang banyak, tapi buah-buahan datang daripada seluruh dunia, datang ke Mekah. Jadi kalau kita pergi Mekah sekarang ni, durian pun kita boleh jumpa, cuma mahal sikit lah durian. Durian pun kita boleh jumpa. Rambutan pun ada, tapi cuma mahal sikit lah. Tapi ada. Nak bagi tahu berkat doa Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim dia doa yang terbaik. Yang antara yang terbaik, makanan yang terbaik adalah as-samarat, yakni buah-buahan. So di sini isyarat kepada kita juga. Kalau kita tengok, kita setengah kita nampak, ialah dia nampak hanya makanan tu just boleh hilangkan kekenyangan. So itu yang jadi orang budak muda sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni dia orang nak cepat je. So fast food lah. So dia orang makan fast food gini. So dia orang pun kurang makan buah-buahan. Sedangkan buah-buahan ni kalau kita tengok isyarat dia menunjukkan kepada kita dia adalah antara qut yang terbaik, buah-buahan. So paling kurang ada kurma kan, paling kurang ada kurma dekat rumah. Tetapi kita kata nak balik pada asas tadi, itu adalah menunjukkan kepada kita apa yang kita sampaikan tadi. Qut ini Allah Subhanahu Wa Taala yang provide. Apa pun itu point dia, al-muqit. Baik, apa yang kita boleh dapat kesimpulan daripada perbahasan kita ini, iaitulah apa? Dari sudut faedah imaniyah. Yang pertama, iaitulah kita perlu makan makanan yang halal dan baik. Kerana Allah memberikan kita makanan yang baik dan Allah menghalalkan kita perkara yang baik sahaja. Maka kalau kita nak Allah Ta'ala terima amalan ibadat kita, maka hendaklah kita makan makanan yang baik dan halal. Dan kalau kita nak Allah Ta'ala bagi kita kemampuan untuk kita beribadat, untuk menuntut ilmu, kekuatan untuk kita solat, untuk kita beribadat, maka hendaklah kita memperbaiki makanan kita. So makanan daripada sumber yang halal. Kemudian makanan yang baik. Baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah SWT itu baik, dia takkan terima melainkan yang baik sahaja. Baik. Yang kedua, hendaklah kita menyaksikan
nikmat Allah yang sangat banyak dan kita mengakui akan nikmat Allah yang Allah Taala beri. Antaranya Allah Taala menyediakan kepada kita makanan al-qut, makanan asasi yang cukup. So kita tak dengar, alhamdulillah, walaupun kita dilanda COVID, pandemik ini, tapi kita masih lagi tak ada kita dengar kebuluran dan sebagainya. Bahkan kita tengok Allah Taala gerakkan hati hamba-hambanya untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Orang yang bagi makan dan sebagainya. Kalau kita tengok orang yang tolong bagi makan, orang yang tolong banyak, kita tengok ini antara perkara yang kita perlu syukuri. Baik, kalau kita tak mampu nak tolong, maka kita tolong dengan bentuk yang lain. Apa yang kita mampu kita tolong, kita bantu. Baik. Yang ketiga, kita tidak minta hajat, ditutup segala hajat kita, diberikan segala keperluan kita, melainkan hanya Allah. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa yang kita perlu. Sebab itu kita minta, bila kita minta dekat dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan dia akan tahu apa yang daripada mana dia akan bagi dekat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bagi kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki kepadanya pada cara ataupun jalan yang dia tak sangka-sangka. Baik, jadi kalau kita tengok balik, supaya kita tak minta kat orang. So, jangan kita menghinakan diri kita untuk minta pada orang. Bekerjalah semampu mungkin. Dan kalau kita dalam keadaan yang susah, kita faham dalam keadaan situasi pandemik ni, ada orang yang dibuang kerja dan sebagainya, semoga Allah Ta'ala pemudahkan. Dia berhak untuk dia minta. Kalau dia berhajat, dia berhak minta daripada bantuan daripada kerajaan dan sebagainya, ataupun orang-orang waliul amr, ataupun orang-orang yang di bawah, yang dia di bawah tanggungannya, ibu bapa dan sebagainya misalnya, maka dia berhak untuk minta. Dia boleh minta, tetapi jangan dia minta lebih pada kadar hajat. So maksudnya dalam situasi kita hari ni, kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang mereka terpaksa struggle kerana dibuang kerja, ataupun ada yang tak dapat kerja, kemudian dibuang kerja, dan macam-macam lah kita tengok. Apa yang kita boleh bantu adalah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah pemudahkan urusan mereka. Kita support dia orang. Kalau ada, kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang mereka cuba untuk support, ataupun mereka cuba untuk usaha dengan semampu mungkin. Ada yang meniaga online, ada yang meniaga balik barang-barang, ataupun meniaga macam-macam makanan dan sebagainya, krepek ke apa benda. Kita support dia orang, kita bantu dia orang. Dan kita, maksudnya tak rugi pun kalau kita bantu sahabat, saudara se-Islam kita yang mereka nak, kita kata kita yang apa dia, Allah mudahkan rezeki dan sebagainya, sepatutnya kita bantu orang-orang yang sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita yang nak bangkit. Kerana mereka ada tanggungan, kemudian mereka ada hutang yang mereka perlu biayai, macam-macam kita tengok hari ni. So kita bantu setakat apa yang kita mampu. Baik. Sebab itu yang orang yang nak minta bantuan pula, jangan dia melampaui batas. Jangan sampai jangan sampai orang cop dia ni memang tukang minta sedekah. Jangan sampai itu. Jangan kita memalukan diri kita sendiri dengan seakan-akan kita tidak ada maruah dengan kita minta dekat orang dengan meminta-minta. Dan kadang-kadang meminta-minta itu melebihi hajat. Maka ini adalah perkara yang ditegah dalam syarak. Iaitulah apa? Man sa'ala an-nas li takaththurin, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyakkan simpanan hartanya. Maksudnya bukan minta sekadar hajat, dia minta tu lebih. So Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Maksudnya itu ancaman daripada Nabi SAW. Kalau kita tengok ancaman orang yang minta-minta kepada orang ni, sangat banyak. Dia boleh minta sekadar hajat. Kalau dia orang yang fakir, dia boleh minta daripada zakat, dia boleh minta pergi ke pejabat agama, silakan. Isi borang apa semua. Kalau susah, minta, dia boleh. Hak dia. Kalau dia fakir, dia tak ada, kita kata dia kesusahan, minta. Boleh minta. Tetapi jangan sampai tahap dia menjadi orang yang meminta-minta. Maksudnya sampai tahap dia memaksa-maksa ataupun memaksa-maksa orang supaya memberi. Sebab itu kalau kita tengok orang yang jual krepek dekat tepi jalan tu lebih baik daripada orang yang minta-minta. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang minta-minta ni, ialah dia bagi dia berhajat. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok balik,
Kalau melampaui batas, maksudnya sampai minta-minta tu sampai merungut, kemudian kadang-kadang tu bila orang bagi sikit dia marah pula. Dia tak menunjukkan kesyukuran. So kita tak mahu macam tu. So kita kena bantu orang yang susah, orang yang dalam kesusahan dan sebagainya, sekadar apa yang kita mampu. Baik, dan kita doakan semoga Allah Taala mudahkanlah. Dengan pandemik ni kita kata macam-macam. Kita tengoklah macam mana sahabat-sahabat kita. Semoga Allah Taala mudahkan semualah kan. Baik, yang keempat iaitulah apa? Yang paling penting iaitulah kita berusaha untuk mengisi tubuh badan kita ini bukan setakat qutul abdan, bukan setakat makanan asasi, tetapi juga qutul arwah. Sebab itu kalau kita mengisi badan kita, rohani kita ini dengan asasi, makanan asasi bagi rohani iaitu Quran dan sunnah, zikir, dan juga ketaatan kepada Allah SWT, maka itu sebenarnya akan mengenyangkan kita daripada segala-galanya. Even makanan pun kadang-kadang kita lupa. Kita baca ulama-ulama, macam contoh ulama Ibn Jauzi contoh, ataupun ulama-ulama lain. Kalau kita baca biografi dia orang ni sampai mengajar, menuntut ilmu sampai tak ingat makan. Baca kitab sampai tak ingat makan. Dah berapa kali isteri mereka ingatkan makan, tak sampai sejuk makanan. Itu nak bagi tahu tu. Sebab apa? Sebab terlampau lazat dengan ilmu, lazat dengan Al-Quran, lazat dengan sunnah sampai tak ingat makan. Kita terlampau lazat dengan makanan sampai tak ingat Quran dan sunnah, tak ingat nak mengaji, tak ingat nak menuntut ilmu, kita terbalik. Tapi ulama salaf dulu, mereka kalau mengajar, kalau menuntut ilmu, menulis sampai tak ingat makan. Sampai tak ingat makan. Ini Imam Muslim tulis hadis sambil dia makan kurma. So nak bagi tahu dia punya tak ingat makan tu, maksudnya sampai dia tulis hadis tu baru dia ingat dia nak makan kurma. Kan nak bagi tahu ruhul abdan. Yang tu sebenarnya. Itu makanan asasi yang paling kukuh. Makanan-makanan ni pun tak boleh lawan kalau bila roh dah kuat. Cuma jangan letak makan langsung kan, sampai memudaratkan, makanlah. Tapi janganlah melampau-lampau. Baik. Jadi ana rasa itu antara 4 perkara yang kita boleh dapat daripada nama Allah Al-Muqit, dan kita memohon kepada Allah SWT dalam situasi kita macam ni, maka kita yakin Allah SWT Al-Muqit, maka boleh kita berdoa ya Muqit, ya Allah Al-Muqit. Kita sebut boleh. Urzuqni qutan yakfini fi hayati. Macam-macamlah kita boleh doa ya Allah Al-Muqit, maka Ar-Razzaq yang terbaik. Ar-Razzaq kerana dia lebih luas daripada Al-Muqit. Tapi kalau kita sebut Al-Muqit tak ada masalah. Nama Allah Al-Muqit, maka berikanlah aku, rezekikanlah aku makanan ataupun kecukupan. Boleh. Kalau kita nak doa saja-saja, nak doa dengan bahasa Melayu pun tak menjadi masalah. Baik. Aku qauli hadza, amna saya cukup setakat itu. Kalau saya tak ada soalan. Baik, tak ada soalan. Baik. Barakallahu fiikum. Semoga Allah SWT memberikan kita sentiasa rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan, dan mencukupkan kita daripada apa yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.